Guys, satu berita info yang saya dapat ialah 4 bukti Indonesia bakal jadi superpower Asia guys. Apakah cerita dan apakah kenyataan yang telah disebutkan sebentar tadi guys? Ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, so guys, pada kali ini kita akan teruskan membuat satu video reaction, yaitu berkenaan dengan judulnya 4 bukti Indonesia bakal jadi superpower Asia guys. Itu merupakan tajuk dan judul, dan ini adalah daripada channel yaitu ML Studio guys. So guys, jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara like, komen, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Disebabkan banyak info-info semasa dan juga pelbagai pengetahuan tentang apa yang kita dapat saksikan di dalam channel ini. So guys, tanpa membasa-basi, ayo kita sama-sama nonton. Saya pun sangat-sangat penasaran guys, pengen tahu bagaimana Indonesia bakal jadi superpower Asia guys. Tanpa membasa-basi guys, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Selalu bila orang cakap pasal Indonesia kan, orang terbayangkan buru-buru kat pusat pembinaan, bibik kita, tukang masak dekat mamak kan. Tapi korang tahu tak sebenarnya Indonesia ni satu negara ekonomi yang sangat besar dan sangat sekarang besar, tengah guys, on the right track untuk menjadi sebuah negara yang maju. In fact, sebuah negara yang maju, dan aku somehow terpaksa cakap berani jamin dia akan guys mengatasi negara kita. So kenapa Indonesia ni pada aku is such a promising punya tempat? Pertama, kau tak boleh deny dia ada market. Dia punya populasi tu itself dah cukup dah untuk membangunkan sesuatu produk, untuk membangunkan satu syarikat. Sebab itu macam Gojek dia tak kisah sangat dia nak pergi ke negara-negara ASEAN lain, sebab dia tampung market Indonesia pun dia dah cukup besar. Lepas tu company-company macam Tokopedia, macam Bukalapak kan, company-company ni kenapa dia boleh survive? Sebab dia control market Indonesia dah cukup. Berbanding dengan negara-negara yang kecil, macam Malaysia ni kecil tau. Kalau kita buat something, kita nak kena scale up, kita kena pergi keluar. Mereka dapat memajukan market mereka sendiri tu hanya di kelompok di negara Indonesia sahaja. Berbanding di negara-negara lain, terpaksa kita keluarkan. Tetapi di Indonesia guys, mereka mempunyai local company ataupun syarikat yang dikendalikan daripada mereka sendiri guys. Sebab itulah kenapa Indonesia dapat memajukan perniagaan ekonomi mereka sendiri guys. Negara. Tapi macam Indonesia, kalau katalah kau lahir kat Indonesia, kau nak jadi startup apa semua, kau sebenarnya perlu fikirkan market negara kau je, sebab dah cukup 300 million. Mungkin ada orang tanya Singapura boleh, tapi yang Singapura boleh tu, yang kau cakap company Singapura tu, dia punya presence ada juga kat Indonesia. Grab headquarter kat Singapura je, tapi operation dia dekat the whole ASEAN. So Singapura ni dia punya pandai, dia tahu dia tak ada market, rakyat dia tak banyak apa semua, tapi dia bawa masuk capital. So kalau kau company besar mana pun, kalau kau nak buat operasi ke apa semua, kau perlukan capital. So kau nak dapat capital, pergi ke Singapura. So Singapura pula letakkan syarat, kau nak capital aku boleh, tapi kau kena buka headquarter kat sini. Sebab apa? Dia nak pekerja-pekerja yang power tu semua biarlah orang Singapura yang dapat. Okay, so tadi tu pertama. Reason kedua kenapa Indonesia ni akan jadi negara yang power, sebab dari segi undang-undang, dari segi governance dia tu, dia dah getting way better daripada Indonesia 10, 20, 30 tahun yang lepas. Kalau dulu, sebab benda ni penting tau, sebab bila kau nak melabur, katakanlah kau investor, kau bukan sekadar nak tengok market tu bagus ke tak. Kau nak tahu, kalau aku letak duit kat situ, if anything happen, aku boleh percaya tak dia punya sistem perundangan. Kalau kata aku nak saman orang Indonesia yang buat palat dekat aku, boleh tak court tu adil terhadap aku dari segi keselamatan. Kalau aku buka kilang kan, kalau tiba-tiba ada rusuhan ke apa, polis dekat situ boleh tak protect aku punya interest yang fair. So dulu mungkin lah sebab yelah corruption kan, orang boleh bayar itu dan sebagainya. So sekarang ni benda tu dah slowly but surely being addressed dari segi undang-undang. In fact sebab tu lah baru ni Indonesia pun perkenalkan undang-undang khas untuk pekerjaan kan, yang sampai orang protes apa semua. So benda tu sebenarnya favor kepada kapitalis. Of course lah, kalau kau ambil sudut dari segi pekerja, benda tu macam seolah-olah menindas orang. Tapi kalau kau ambil sudut dari segi investor,
oh benda ni yang bagi aku certainty. Dan yang ketiga, kau tak boleh deny, mana-mana negara pun it's all about leadership, it's all about government tu sendiri. So dalam kes ni Indonesia sangat bertuah, dia dapat Presiden Jokowi. So Presiden Jokowi pertama, kalau kau tengok, dia telah meunitekan semua opposition dengan diri dia sendiri untuk form kabinet. Dia panggil balik seteru dia Prabowo tu untuk join kabinet dia supaya tak ada bergaduh-gaduh dah lepas ni. Dan dari situ dia dah dapat political orang kata apa, certainty, dan dia bolehlah appoint orang-orang yang dirasakan tepat, teknokrat, contohnya macam Nadiem Makarim kan. Bila dia berjaya buat macam ni, pada aku benda tu memberi signal kepada investor Indonesia yang aku tahu sebagai tak stabil dulu ni, rusuhan lah, tukar apa semua ni, dulu-dulu yang aku boleh percaya pemerintahan ni sebab dia ada the right person at the right place. So kenapa satu lagi benda yang Indonesia buat benda yang betul adalah sebab pemerintah dekat situ dia telah membina infra-infra, dia telah melabur untuk projek-projek berimpak tinggi yang pada aku bersifat serampang dua mata. In fact, to certain extent serampang tiga mata pun ada. Contohnya dia bina MRT. So apa dia atasi? Kesesakan lalu lintas. Dia telah membuatkan pelabur rasa, Jakarta ni okey lah, adalah juga pengetahuan, tak adalah jam gila kan. Lepas tu dia macam buat kereta api laju. Kereta api laju dari Jakarta ke Bandung sekarang ni kau boleh naik bullet train 45 minit dah sampai. Dulu aku ingat lagi bila aku pergi melancong nak pergi Jakarta ke Bandung naik bas 5 jam dengan macetnya, dengan tak selesanya. So kau bayangkan tak kalau orang ataupun pelabur datang nak buka kilang, katalah nak buat Jakarta ke Bandung kan. Now bila dah ada this kind of infra, aku rasa benda ni appealing lah. Tu tak campur lagi dia nak pindahkan ibu negara dia dekat Kalimantan. Betul. So macam contoh airport pun dibesarkan, sebab dia tahu benda-benda ni semua bukan saja rakyat suka ataupun rakyat boleh enjoy, tapi pelabur asing pun suka juga. Pelabur asing pun enjoy guys. Duit dia orang spend duit dia orang tu, dia akan pergi kepada benda-benda yang boleh create multiplier effect. Banyak kesan-kesan sampingan ataupun kesan berganda. Dia bukan sekadar buat ni dapat satu benda, tak, dia akan buat rakyat dapat, pelabur suka, politically pun popular kan. So benda-benda ni yang Indonesia baguslah. Pengajaran dekat sini, janganlah kita pandang rendah dekat Indonesia dengan panggil Noah Indul, Mak Indul dan sebagainya. Walaupun kita mungkin sekarang bola kita menang dengan orang, tapi aku rasa dari segi ekonomi, kalau kita tak buat something, kita akan kalah. Dan kita pun dah mula kalah dah pun. Amazon, Google, Facebook, semua, Tesla semua pergi kat sana. Kenapa tak pergi kat kita? Kan kita tak ada pun benda-benda tu. Think about it. Wow, satu pengajaran, satu kata-kata ataupun fakta yang telah disebutkan memang terbaik. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video terbitan dari channel ML Studio guys, di mana kita melihat rakyat Malaysia mengatakan sesuatu bahawa Indonesia bakal jadi superpower Asia pada masa akan datang. Jadi itu pun kalau kita nampak sekarang memang Indonesia sudah makin ke depan dengan pelbagai beberapa sektor, pelbagai investasi, pelbagai dari segi wisata dan sebagainya. Dan pada kali ini juga kita melihat bakal ibu kota negara Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan. Jadi itu menunjukkan satu ukuran bahawa kemajuan Indonesia sudah mendepani, bakal melebihi daripada Malaysia. Dan Malaysia seharusnya kita melihat bahawa ini adalah salah satu cabaran dan juga ujian bahawa kita akan saling, orang kata, nampak kemajuan dapat disaksikan bahawa selepas ini Malaysia boleh membuat sesuatu yang lebih ke hadapan, seperti mana Indonesia melakukan pada hari ini dengan membuat satu pelaburan, dengan melaksanakan satu pembangunan. Seperti mana kita nampak contoh kereta api cepat, maksudnya daripada Jakarta pergi ke Bandung hanya lebih kurang 40 minit sahaja guys. Seperti mana yang dia katakan tadi, dia pergi melancong, pergi ke Indonesia dari Bandung ke Jakarta mengambil masa 5 jam. Dengan selain daripada macet dan sebagainya, jam, itu membuatkan kita rasa ada satu perubahan bahawa Indonesia sudah menunjukkan kemajuan demi kemajuan di masa-masa akan datang. Di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi pun sudah menunjukkan satu infrastruktur yang sudah semakin maju. Bahawa kita nampak pembangunan yang berada di sana, posisi yang telah dibangunkan oleh Bapak Presiden Jokowi mendapat satu impact yang sangat-sangat positif sehinggalah pada hari ini. Pelaburan dari segi company, dari segi market mereka yang ada di sana, hanya mereka di kalangan mereka kelompok itu sahaja yang berada di Indonesia mengendalikan, supaya mereka dapat jadikan company dan syarikat itu hanya mereka sahaja yang dapat menguasai ekonomi yang berada di Indonesia. Syabas, saya ucapkan kepada Indonesia. Memang saya tidak nafikan, saya memberikan jaminan bahawa Indonesia bakal jadi superpower Asia melebihi daripada Malaysia. Tapi apa yang saya dapat katakan di sini bukanlah kita nampak bahawa Malaysia tidak semakin maju, tetapi Malaysia harus menjadi satu, orang kata, mempelajari, ataupun kita dapat saksikan Malaysia akan terus yang melangkah bersama-sama dengan Indonesia sebagai negara serumpun, persahabatan yang sangat-sangat terbaik ya. Dan kita dapat saksikan bahawa Indonesia dan juga Malaysia
akan terus melangkah bersama-sama di dalam arena kemajuan apa saja pelbagai sektor dan sebagainya. InsyaAllah Malaysia pasti boleh, Malaysia pasti dapat dikecapi dengan lebih baik, dan Indonesia dapat dijadikan sebagai satu inspirasi dan juga rujukan kepada Malaysia. Oke guys, itu saja daripada Uncle apa yang kita dapat saksikan. Indonesia bakal jadi super power Asia, InsyaAllah. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching guys. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.